Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadis 118. Haddatsana Qabisah qala haddatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim anil Aswad an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'attaziru wa yubashiruni wa ana haidun, rawahul Bukhari. Telah berbicara kepada kami oleh Qubaisah. Katanya telah berbicara kepada kami oleh Sufyan daripada Mansur, daripada Ibrahim, daripada Al-Aswad, dari berapa pula? Tak ada apa. Tak ada cabut. Kalau dia sekali juga. TV dia pun nampak. TV tu kalau dia ada buang itu dia keluar. Aku nak TV pula. Apa dia tu? Jadi tadi telah berbicara kepada kami oleh Qubaisah, katanya telah berbicara kepada kami oleh Sufyan daripada Mansur, daripada Ibrahim, daripada Al-Aswad, daripada Aisyah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh aku agar memakai kain. Lalu baginda menyentuh badanku kepada badanku, badannya kepada badanku, padahal aku sedang haid. Jadi kita masih lagi berbincang mengenai dengan haid. Jadi minggu lepas ialah di antara perkara yang tidak boleh, yang dilarang wanita haid ialah mengadakan hubungan jima dengan suaminya. Walau macam mana pun haknya setakat mana, kita perhati daripada hadis ni, iaitu apabila wanita datang haid, setakat mana batas sempadan. Tidak sebagaimana orang Yahudi, sebagaimana kita tahu minggu lepas, wanita haid dipulau terus, dikira sebagai najis. Tapi dalam hadis ini dia menyebut bahawa Aisyah berkata bila dia mari haid, dia masih tidur bersama dan masih lagi ada sentuhan, tetapi dengan syarat Rasulullah memerintahnya supaya memakai kain. Hak dia setakat mana dah? Ini kita nak bincangkan ni. Walaupun mungkin orang tahu belakang dah hukum ni tak, hukum ni orang ngaji belakang, kita dah tahu dah patah lagai dia. Ini hadis Al-Bukhari, tidak ada masalah dari segi sanadnya. Kosa kata dalam hadis ni nombor satu ialah fa'attaziru. Fa'attaziru ni ialah fi'il mudhari' dipanggil present tense. Maka aku memakai al-izar. Al-izar ni maknanya kain, iaitu pakaian yang menutup bahagian pinggang ke bawah. Daripada pinggang sampai ke bawah, ke antara pusat ke bawah, dipanggil izar. Fayubashiruni makna dia menggauliki dengan bersertan kulit antara kami dengan cara pergesilan. Okey. Mana dibenarkan dari segi syarak. Dan Aisyah sebut wa ana haid, iaitu ketika aku dalam keadaan haid. Kalimah haid bermaksud perempuan haid sekalipun tidak disertakan dengan huruf ta marbutah. Dari segi bahasa Arab kita tahu bahawa kalimah ni terbahagi pada dua, muzakkar dan muannas. Kalau bahasa Inggeris adalah masculine dengan feminine. Di antara tanda muannas feminine ni ialah ada ta marbutah, ta macam huruf ha tu. Tapi kalimah haid tidak disertakan dengan ta marbutah, maknanya lelaki. Walaupun kalimah tu kalimah lelaki, oleh kerana khusus untuk perempuan, kerana lelaki tidak terlibat dengan haid, maka bila dia sebut haid, tak payah dia sebut haidah, menunjukkan bahawa perempuan yang haid. Faham situ tak? Kerana haid hanya khusus untuk perempuan dan tidak berlaku pada lelaki. Hadis ini menjelaskan, ini perbincangan dia, bahawa wanita haid boleh digauli suaminya. Jangan sampai macam orang Yahudi
Tak duduk sekali, bilik lain. Jamuh pinggan makuk pun tak boleh. Dalam apa bentuk sekalipun, kecuali satu saja tidak dibenarkan, mengadakan hubungan jima'. Selain itu, hadis ini juga menganjurkan kepada wanita haid agar memakai kain menutup bahagian bawah bermula dari pusat hingga ke lutut sebelum menggaulinya. Baik, para fuqaha, ahli-ahli fiqh, ulama-ulama fiqh sepakat mengatakan bahawa istimta' ni ialah berseronok dengan wanita haid ni adalah diharuskan. Namun mereka hanya berselisih pendapat mengenai istimta' pada bahagian bawah pusat atau atas lutut. Adakah tak boleh bertepuk kulit sebagaimana hadis tadi? Menurut jumhur ulama yang terdiri daripada ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Asy-Syafi'i, haram menggauli wanita yang sedang haid antara pusat dan lutut. 3 mazhab, Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Manakala ulama mazhab Hambali dan salah satu pendapat ulama mazhab Syafi'i pula berpendapat yang hanya haram mengadakan hubungan jima', mana sekulit boleh bersentuh lagi antara pusat dan lutut. Siapa dia nak berasa nak pakar mazhab ni? Kita tahulah mazhab Hambali dengan satu pendapat daripada ulama Syafi'i. Biar tidak jumhur pun, tapi masih ada pendapat dia kata boleh asalkan jangan jima'. Ya tak? Okay. Pendapat jumhur ulama, ni hujah dia mari mana ni? Boleh faham tak? Pendapat jumhur melihat hadis 114 ini secara tekstual. Mana titik pemisah yang menyebabkan tak serupa pendapat. Ingat tadi dah? Mazhab Hanafi, Maliki dengan Syafi'i, dia kata tak boleh jamuh antara pusat dengan lutut wanita yang dalam keadaan haid. Sebab tu dia kata tengok dalam hadis tadi, sebab tu Rasulullah suruh pakai kain. Macam mana? Kemudian satu pendapat lagi daripada mazhab Hambali dengan satu firqah, satu kumpulan dalam mazhab Syafi'i kata boleh asal jangan jima'. Mana beza dia? Bezanya ialah jumhur ulama dia kata tak boleh tadi, dia melihat bahawa secara tekstual, secara teks yang dia tengok di situ ialah suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Aisyah menutup bahagian antara pusat dan lutut dengan memahami ia sebagai wajib. Dia kata ini suruhan wajib. Yang kata boleh tu pula kata bukan suruhan wajib, suruhan sunat. Suruh juga tapi suruh sunat. Mana boleh? Berkali pokok mazhab Hambali dia kuat nafsu kali ya. Pendapat kedua pula melihat secara kontekstual. Tadi tekstual ni kontekstual. Atau apa-apa yang tersirat di sebalik hadis tersebut, iaitu perintah sunat kerana dibimbangi akan berlaku keterlanjuran. Pendapat ini disokong oleh satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, wa ayyukum yamliku irbahu kama kana an-nabiyyu yamliku irbahu. Siapakah antara kamu yang mampu mengawal nafsunya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu mengawal nafsunya? Jadi maknanya seolah-olah hadis ini sebagai nak jaga, bimbang. Jadi sebab itulah dia kata larangan itu bukan larangan wajib. Kalau sekiranya orang itu boleh tahan, tidak membawa kepada berlakunya keterlanjuran, maka dibolehkan. Dia tengok kok tu. Larang tadi larang bimbang. Kalau boleh tahan tak apa. Selain itu hadis ini juga menyanggahi sikap dan perlakuan kaum Yahudi terhadap wanita haid. Mereka memulaukannya dengan tidak makan dan tidak minum, tidak tidur sekali. Ini orang Yahudi tak? Jadi balik pada persoalan tadi, biarlah kita tahu hukum. Kalau orang tanya adakah wanita mari haid itu dilarang suami menyentuh mana-mana anggota bahagian badan antara pusat hingga lutut, jawab dia dua pendapat ulama, tapi jumhurnya tak boleh. Tapi ada lagi, kita ingat mazhab Hambali dengan satu pendapat daripada mazhab Syafi'i. Bahkan kaum Yahudi menyatakan dalam kitab mereka bahawa wanita haid adalah najis dan sesiapa yang menyentuh wanita haid juga najis. Begitu juga jika seorang itu menyentuh tempat tidurnya, maka orang itu mesti memotong kainnya dan mandi. Manakala suami tepuk ini kena kerak baju dia.
Persoalan dia kalau sentuh tangan apa tak kerak jari pula dah. Siapa gitu dia lah. Agama Nasrani pula membolehkan seseorang itu menggauli wanita haid termasuk jima. Dia tak ada hak pula dia. Jadi dua keadaan ekstrim. Yahudi ekstrim tak boleh. Nasrani Kristian pula ekstrim boleh. Nah ni orang panggil agama kita ni agama wasata. Agama pertengahan. Agama pertengahan. Ia orang sebut wasatiyah, yang Najib dia sebut wasatiyah dulu. Ummatan wasata. Hal demikian menunjukkan kaum Yahudi dan Nasrani telah melampaui batas dalam perlakuan dan sikap mereka terhadap wanita haid. Dua-dua ni panggil melampau. Sedangkan dalam ajaran Islam sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis ini menunjukkan bahawa umatnya diajar supaya menjauhkan diri mereka daripada sebarang kekotoran dan penyakit dan diajar cara yang sepatutnya dilakukan terhadap wanita haid. Kita tengok ni dari aspek kesihatan pula. Dr. Diana Antoniskis dari The Research and Education Group yang beribu pejabat di Oregon, USA, menyatakan dalam artikelnya yang bertajuk Women with HIV Infection bahawa risiko jangkitan kuman HIV adalah meningkat dalam kalangan wanita yang mengadakan hubungan seks semasa haid ataupun dengan lelaki yang tidak berkhatan. Ini punca. Sebab orang agama Kristian macam dia mereka tu dia tak kira waktu period perempuan pun dia masih melakukan hubungan seks. Ini sudah terbukti nak menunjukkan kebenaran hukum Islam. Kemudian Centers for Disease Control and Prevention yang juga terletak di USA melaporkan pada Perhimpunan Kesebelah Pertubuhan Antarabangsa berhubung penyakit-penyakit jangkitan seksual di New Orleans, USA menyatakan bahawa menjauhi hubungan seks semasa haid atau semasa mengalami pendarahan kemaluan adalah penting bagi mengurangkan risiko untuk jangkitan kuman HIV sama ada lelaki atau wanita. Selain itu, jika hubungan seks dilakukan pada masa haid, tube fallopian dan ovari wanita haid berisiko tinggi untuk diserang penyakit yang disebabkan oleh bakteria yang boleh menyebabkan keputihan dan demam yang sangat kuat. Hal ini disebabkan ketika suci daripada haid, pada kebiasaannya tube fallopian dan ovari dilindungi daripada serangan bakteria oleh bahan asid yang terdapat di sekitar kemaluan. Dia Tuhan buat ada asid di situ untuk lawan bakteria. Infection, tidak jangkitan. Sebab itulah disebutkan kalau wanita-wanita yang salah pakai, yang tidak mendapat nasihat doktor sebagai pembersih lah kata, kalau tak kena kan, dia boleh membunuh, dia boleh menghilangkan asid. Dia menetraliskan, dia neutralkan asid, menyebabkan asid itu tak ada kuasa, maka infection daripada bakteria itu mudah. Boleh faham tak? Sebab tu kita kena dapatkan nasihat doktor. Kerana nak menjaga kebersihan. Sebab kalau dia buat ada bakteria, ada apa, dia ada asid situ memang. Sebab apa? Itu adalah untuk melindungi daripada bakteria. Sebab tu kata bila kita mengaji sains ni, kita faham benda-benda yang lagu mana penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah orang panggil nak kenal Tuhan Allah. Sungguh rapi dan sulit dia buat. Dia sedia bila bakteria dengan asid mari. Kita tengok macam mana Tuhan dia seorang diri dia nyebuat berbilion manusia tu dengan menyediakan orang panggil prasarana setahun ni. Inilah orang katakan ahli-ahli sains ni dia boleh mengenal Tuhan dengan cara ni. Rahsia di sebalik penciptaannya. Kita ngaji biologi sikit dah. Ni fallopian. Fallopian duduk situ. Ni dia ovari sini. Okey. Semasa haid, apa berlaku pada haid? Kawasan kemaluan tersebut akan menjadi beralkali. Dia lawan bagi asid alkali. Kita ngaji sains dulu. Dan bila dia beralkali, keadaan alkali dalam keadaan tu memudahkan pembiakan kuman, seterusnya mendatangkan penyakit. Ini nak menunjukkan Islam ni selarah dengan sains lah. Tu, sebab tu dia larang situ. Dia sensitif benar. Masa haid dia hilang asid dia. Dia beralkali dan bakteria dia mudah membiak semasa dalam keadaan beralkali. Justru pengharaman hubungan seks oleh Islam ketika haid adalah sesuatu yang baik dan bersifat fitrah
Ini sebab kita kata agama Islam adalah agama fitrah. Dan apa-apa yang diharamkan oleh Islam adalah benda yang memudaratkan tubuh badan kita. Kita kena ingat. Kalau benda tu wajib, artinya Tuhan mewajibkan satu benda atas badan tubuh kita, artinya bahaya kalau tak buat. Kalau benda haram, bahaya buat. Sebab agama Islam dia selari. Sebab apa? Sebab hukum ni Allah Subhanahu Wa Taala atur, dan dia sendiri Tuhan punya yang buat. Dia buat orang, dia tahulah lagu mana cara nak jaga orang lah. Itu dari segi falsafah dia. Okey. Baik, hasil daripada perbincangan tu kita dapat kesimpulannya harus menggauli isteri dalam keadaan haid kecuali persetubuhan. Nak tahu hak dia, rujuk kepada yang kita bincang tadi, ada dua pendapat ulama di situ. Isteri digalakkan memakai kain untuk menutup kemaluannya sebelum bercumbuan dengan suaminya semasa haid. Haram melakukan percubaan dalam keadaan haid. Habis. Itulah yang kita boleh daripada hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Haddatsana Musaddad. Tak ada soalan sana tak? Haddatsana Yahya an Syu'bah haddatsani Al-Hakam an Abdul Hamid ibni Abdul Rahman an Muqsim an Miqsam an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladhi ya'ti imra'atahu wa hiya haidun qala yatasaddaqu bi dinarin aw nisfi dinar. Rawahu Abu Daud. Hadis ini sahih. Telah berbicara kepada kami oleh Musaddad, telah berbicara kepada kami oleh Yahya daripada Syu'bah, telah berbicara kepadaku oleh Al-Hakam daripada Abdul Hamid Ibnu Abdul Rahman daripada Maksam daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang menyetubuhi isterinya ketika dia sedang haid. Baginda bersabda, hendaklah dia bersedekah sebanyak 1 dinar atau setengah dinar. Ini hukum orang yang ceroboh semasa haid. Kita boleh tahu hukum ni. Benda-benda gini ni sebab tu dia dulu tak ada dah. Dia ada kursus perkahwin ni. Orang nak nikah dah, kena dulu kursus perkahwin ni. Benda-benda gini lah di antara isi-isi kandungnya kursus dia. Dia bagi tahu supaya budak-budak nak nikah tu dia faham hukum hakam dia. Baik, jadi ya'ti imra'atahu, mendatangi isteri. Makna ya'ti itu maknanya dia menyetubuhilah. Maksud dia wahya haid, sedang dia dalam keadaan haid, bidinar, dengan 1 dinar. Dinar ialah sejenis mata wang emas yang dinilainya adalah sama dengan 1 miskal atau 4.25 gram emas mengikut timbangan sekarang. Jadi nak tahu berapanya, tukar aku ringgit kita lah. Kita tanya kedamah 4.25 gram berapa riyal. Itulah. Jadi kita tak boleh, dia tidak ikat dengan mata wang kita. Dia ikat dengan dinar. Seribu ni. Hadis ini menjelaskan tentang hukuman yang dikenakan kepada suami yang melakukan persetubuhan dengan isterinya semasa haid. Melalui hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukuman atas kafarah, kena bayar denda kepada suami tersebut dengan bersedekah sebanyak 1 dinar atau setengah dinar. Kira lah. Tapi orang Melayu jaga dengar tak berlaku, tak ada riwayat Ketuk Qadhiyah ni mengadu dak. Orang Arab mungkin ni dak lagu ni. Ada setengah orang popular juga sini, dia royak, dia jadi otak gila-gila sikit, mati dah dia. Orang politik. Dia royak kat orang, dia dia bersetubuh dengan isterinya masa haid. Orang tanya dia. Orang tanya dia pasal apa? Dia kata kalau saya buat benda haram lagi berzina luar lagi berat dia tu. Dia pakai hukum dia gitu. Nak lari daripada hukum ni pergi ke hukum. Dia jawab lagu tu. Itu dia riak sendiri tu, dia mengaku sendiri. Dia orang politik, dia masuk juga. Sini mati dah dia. Tapi otak gila-gila sikit di kawasan Topak. Bukan sini. Kalau saya royak kenal lah. Dia orang popular nama dia kenal. Dia royak sendiri. Dia kalau sebut nama dia pun orang suka sebab dia gila-gila sikit. Namun ulama berselisih pendapat tentang hukuman tersebut. Adakah dia wajib atau pilihan, dan adakah hukum tersebut dikenakan ke atas suami dan isteri atau suami sahaja. Ni. Hukum tak ni nampak kena bayar kafarah sedinar ataupun setengah dinar. Adakah suruh yang tu wajib ke sunat? Ulama bincang pula. Lepas tu kalau kena ke suami sahaja, kau kena dua-dua. Nak tanya lagu mana?
Imam Ahmad menyatakan bahawa kedua-dua suami dan isteri tersebut wajib membayar kafarah. Oh, sedina, 2 dinar dah. Sekarang itu time jemuk lah ni cari pitih mana. Atau denda sebanyak 1 atau setengah dinar. Manakala jumhur ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i berpendapat kedua-dua suami dan isteri tidak wajib membayar kafarah. Ini pula Imam Syafi'i sini. Pas lagu mana? Sebaliknya mereka hanya perlu bertaubat dan kafarah adalah sunat saja. Sunat aja. Pada dengan taubat ada katanya Imam Syafi'i. Astagfirullah. Itu cerita lain. Jadi kena ingat dah. Kafarah tadi Imam Ahmad dia kerah sangat. Kena suami isteri. Tapi Imam Syafi'i kata tak kafarah. Tapi tak sedar agak budak-budak baru nak nikah lagi ni. Hanya mai astagfirullah tiap hari. Dia kata sunat tadi mereka berpendapat dia bicara bahawa hadis ini adalah mauquf. Hadis mauquf, faham tak? Dia ada 2, hadis marfu', hadis mauquf. Hadis mauquf ni dia berhenti dekat sahabat. Disandar kepada sahabat Ibnu Abbas saja dia kata. Kalau hadis marfu' sampai ke Nabi. Faham tak? Tak ingat habis dah mula mauquf marfu' dah. Saya mesti satu dulu. Seterusnya mereka berhujah bahawa pada dasarnya harta seorang Muslim adalah terpelihara dan dihormati. Maka tidak ada nas yang berhak mengambilnya kecuali ada nas yang jelas. Dia kata. Bagi dia, hak tadi ada nas tu, tak jelas nas tu dia kata. Sebab harta orang Islam ni tak boleh celah pun. Zimmah dia panggil. Al-aslu bara'atu zimmah. Itu kaedah usul fiqh. Asal usul kita lepas tanggungnya. Zimmah ni tanggungnya. Ibnu Katsir menyatakan bahawa mereka hendaklah mengucapkan istighfar atau memohon keampunan daripada Allah di atas perbuatan mereka. Sebab Ibnu Katsir ni dia mazhab Syafi'i kita. Dan kalau tidak silap saya lah, sebab dia guru kepada Aidot juga dia. Ibnu Katsir dia anak murid kepada Ibnu Taimiyah. Sementara itu golongan yang mewajibkan kafarah menilai hadis ini sebagai sahih. Dia kata sahih, marfu' dia tadi. Dia berbuat adalah marfu' ke mauquf. Dan layak dijadikan dalil bagi menetapkan sesuatu hukum syariat. Sementara bentuk hukuman atau kafarah pula mereka berpendapat suami isteri diberi pilihan sama ada ingin bersedekah ataupun setengah dinar. Tak 1 atau setengah dinar. Boleh pilih dua tu. Tapi bayar atau tak bayar. Mereka berpendapat setengah dinar sudah memadai, manakala membayar 1 dinar adalah kafarah yang sempurna. Dia kata kalau setakat nak hilang dosa setengah dinar, tapi kalau bayar 1 dinar itu kafarah yang sempurna. Pendapat kita dah. Baik. Menurut pendapat para ulama hadis pula ni, duduk di mana ni? Pendapat kedua adalah lebih tepat. Dia duduk di Imam Syafi'i. Walaupun Imam Hambali itu adalah ulama hadis. Tapi ulama hadis mutaakhirin yang kemudian ni dia melihat daripada dua tu, khususnya macam Ibnu Hajar, dia melihat bahawa pendapat Imam Syafi'i itu, pendapat kedua, ia tak kena bayar kafarah, memadai dengan istighfar saja, itu pendapat yang lebih tepat. Ikutlah. Cikgu rasa nak pakai pendapat mana? Istighfar dah. Haram menyetubuhi isteri dalam keadaan haid atau salah haja semacam ni, atau selepas haid tetapi belum bersuci. Ni kan? Dia putus haid, habis dah kering tu, kena mandi dulu baru halal. Disunatkan membayar kafarah atau denda ke atas suami dan isteri yang melakukan persubuhan ketika haid. Dia ambil kesimpulan sebelah hadis kata tidak wajib. Disunatkan. Kafarah bagi suami isteri yang melakukan persubuhan ketika haid adalah sebanyak 1 ataupun setengah dinar. So lagi. Kita nak biar desa lagi kan hadis ni. Biar minggu depan ni kalau tapi subjek selagi tu saya ingat nak berhabis minggu depan. Bila berhabis minggu depan kita pergi graduasi tu kita boleh bercuti lah. Pasal apanya nak masuk semester baru. Cuti boleh sebulan pula dah. Tapi nak berhabis ni dulu ni. Kalau habis ni minggu depan ni kita
Tapi tajuk tadi jadi terlekat di istihsan terlama. 120 dah. Haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam qala akhbarana Muhammad ibn Ja'far qala akhbarani Zaid an Iyad an Abi Sa'id Al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Telah berbicara kepada kami oleh Sa'id ibn Abi Maryam, katanya telah mengkhabarkan kepada kami oleh Muhammad ibn Ja'far, katanya telah mengkhabarkan kepadaku oleh Zaid daripada daripada Abu Sa'id Al-Khudri, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah wanita itu jika datang haid tidak boleh solat dan berpuasa? Kita dengar hadis ni, apa ya Nabi kecek lagu ni? Dia kata tidak, kerana haid tu orang tino tak boleh sembahyang, tak boleh puasa. Mesti ada cerita lain dah. Ni nak tengok. Gapo dia? Okey, ini hadis Al-Bukhari, tak ada masalah. Dan benda yang disebut di sini ialah alaysa. Alaysa ni mana bukankah, iaitu persoalan tentang sesuatu keadaan ataupun tentang perkara yang tidak jelas. Idza hadat, apabila seorang perempuan mengalami haid, lam tusalli wa lam tasum, maka dia tidak boleh solat dan puasa. Maksudnya perempuan yang mengalami haid diharamkan solat dan puasa ke atasnya. Baik, hadis ni kita dengar tiba-tiba Nabi sebut bukankah wanita itu bila mari haid tak boleh sembahyang, tak boleh puasa, mesti ada cerita lain. Jadi sebenarnya hadis ini merupakan sebahagian jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada persoalan yang dikemukakan oleh sahabat wanita tentang maksud wanita merupakan kekurangan dan kelemahan dari segi akal dan agama. Dia panggil naqisatu aqlin wa din. Nabi sebut orang tina ni dia lemah sikit dari segi akal dan agama dia. Jadi pasal apa? Orang tina tanya. Buat apa lemah? Dia kata bukan kerana dia haid tu dia kurang sembahyang, kurang puasa, tak boleh puasa bulan Ramadan. Lemah situ dah. Jadi kita nak bincang. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan jawapan maksud kekurangan dan kelemahan dari segi agama, iaitu apabila wanita mengalami haid, mereka tidak dibenarkan solat dan puasa. Sedangkan kaum lelaki bebas solat dan berpuasa tanpa halangan. Itu lemah dari situ. Sekaligus menunjukkan bahawa kaum lelaki lebih luas peluangnya dan lebih banyak amalan dan pahala berbanding dengan kaum perempuan. Jadi tak adil lagu ni. Tak. Tidak kau terasa nak komplain tak? Kau lagu mana? Namun kelemahan dan kekurangan ini sama sekali tidak menunjukkan kerendahan martabat kaum wanita, kerana ia berupa kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib dipati. Geng. Tak sembahyang boleh pahala. Pasal apa? Dia berasa nak sembahyang tapi kerana larang ni. Dia mematuhi hukum syarak. Itu dapat pahala. Kena ingat eh? Setiap hari, setiap waktu, orang lelaki boleh pahala bersolat, kita boleh pahala, kita apa? Tidak saya. Orang perempuan ni, orang perempuan, dia boleh pahala kerana dia mematuhi hukum syarak. Kena ingat, kita tak buat sesuatu benda kerana larangi agama boleh pahala. Kita tidak pergi berjudi. Macam COVID yang Cikgu Zainal kata tu. Kita tak boleh pergi semaya di masjid kerana larangan. Dia akan boleh pahala setiap kali. Yang kita nak pergi tapi terhalal. Pahala tetap dicatat. Bagi wanita tadi. Dia nak semaya. Tapi tak boleh. Kerana dia patuh kepada arahan tak boleh tu. Boleh pahala. Apa? Sebab kalau dia buat berdosa. Sama juga dengan amalan lain. Kita tak buat kerana patuh kepada syarak, dia boleh pahala. Bukan kerana kita berasa tak minat. Pasal apa kita tidak berjudi? Kerana kita tak minat, sayang ke duit. Tak boleh pahala lah kata. Kita tak berjudi kerana Allah melarangkan judi. Kita kena ting. Sebab itulah innamal a'malu binniyat, setiap amalan yang kita buat bergantung pada niat. Pasal apa kita tak buat? Kerana patuh kepada hukum Allah. Jadi kena duduk situ. Okay, jadi sama juga dengan wanita yang ketika kedatangan haid, setiap waktu solat dicatatkan pahala kerana tak sembahyang. Pelik tu tak? Pahala tak sembahyang. Apa tak sembahyang? Tuhan larang. Lepas tu patuh ke Tuhan. Patuh ke Tuhan tu boleh pahala. Malah kalau wanita haid mengerjakan solat dan berpuasa dikira berdosa kerana melakukan perkara yang jadi haram ke atasnya. Sekiranya dia solat, maka solatnya tidak sah dan berdosa. Malah mereka juga tidak diwajibkan untuk mengqada solat yang ditinggalkan selama dia sedang dalam keadaan haid.
tetapi dia wajib mengqada puasa Ramadan. Tahu belaka dah tak? Bab begitu, hal ini adalah berdasarkan hadis. Ini ada nas dia. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Aisyah. Mana agak dalil yang kalau wanita haid ni sembahyang tak kena qada, puasa kena qada ni. Ada. Kunna nu'maru bi qada'is shaumi wala nu'maru bi qada'is salat. Ni hadisnya riwayat Bukhari Muslim ni. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Jadi jelas dalam ni, tak payah tanya dah. Ada dalil dah, hadis riwayat. Kalau tak hafal hadis kita kena ingat. Ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Dia sebut kami wanita ni diperintah untuk qada puasa tapi tidak diperintah untuk qada sembahyang. Ulama mengatakan bahawa hikmat perbezaan antara kedua-duanya ialah solat merupakan amalan yang dilakukan secara berulang-ulang dan ini menimbulkan kesulitan kepada wanita sekiranya diwajibkan mengqada. Kira payah. Sebab apa? Sembahyang ni hari tu je tak boleh, bila kering tu boleh sembahyang selalu. Ada puasa kalau dia tu tak qada, kena kau mari hit setiap tahun dalam bulan tu, jadi rugilah dia dah. Jadi sebab itulah sedangkan ibadat puasa tidak seperti solat dari segi pelaksanaan kerana ia hanya dilakukan sebulan dalam setahun. Sementara itu seorang wanita yang mengalami haid pada waktu akhir zaman, ini kita nak bincang sikit, saya nak berhenti sekat ni. Berlakunya apabilanya dia berlaku haid pada akhir waktu solat. Nak lagu mana? Contohnya akhir waktu solat zuhur. Dia sebelum masuk waktu asar sedangkan dia belum sembahyang solat zuhur. Faham lagu ni? Masuk waktu zuhur dia tidak segera sembahyang lagi dah. Dia tunggu. Masuk zuhur pukul 1. Dia dia pukul 2 mari hit. Sembahyang tak lagi. Lagu mana sembahyang zuhur tadi? Kita tahu berlaku nak qada dah. Pasalnya apa kita tak sembahyang ketika awal waktu. Apabila dia telah suci, maka wajib ke atasnya mengqada solat zuhur. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Ingat, buat berlaku tu tak? Lama tak tahu hukum ni, lama duduk. Waktu kita mari haid tu kita kena sembahyang waktu. Tapi nak sembahyang tak ada, kena qada lah tu. Okey. Pasal apa qada? Apa tak sembahyang ketika masuk waktu tadi? Kata ni kita buat gambar rajah ni nak suruh. Waktu zuhur dah. Tak sembahyang lagi dia. Mari hit. Dia mari hit waktu zuhur sini. Tak sembahyang dah. Masuk asar. Ni mari hit dah straight. Masuk zuhur sini. Dia tak sembahyang, duduk melengok, duduk tengok TV, duduk main Facebook dah. Sampai sini, mari hit dah lah. Zuhur tak sembahyang. Nak sembahyang ke mana? Jawab dia nya, wajib qada solat zuhur bila kering esok. Ingat molek. Tu faham belaka dia? Faham tu pasal orang duk ngajar lama dah, cuma dia ngajar dia tak buat rajah gini dia. Dia royak bebe kalau faham dak dah. Apa pula daban? Tak tahu tu. Aminah mana tu? Sebab kita tidak tanggungjawab kita dah, sebab kita mari sini. Tak ada dalam perbincangan kita tu. Tak ada. Okey. Tak ada ni. Selain itu sekiranya seorang wanita haid yang telah suci sebelum waktu asar. Ni kita tak ada kering pula. Dan ketika mandi hadas masuk waktu asar. Dalam hal ini dia wajib menunaikan solat zuhur dan asar pada hari tersebut. Permasalahan ini juga merangkumi solat lain. Begitu juga dengan mengori isya. Waktu zuhur dia mari hit daripada awal lagi. Berhenti sini. Berhenti. Berhenti sini. Tak? Berhenti sini. Dia kena sembahyang zuhur tak? Dia pun mandi. Sudah mandi, masuk asar. Tak ada nak sembahyang. Apa dia kena buat? Tidak sempat solat zuhur, mandi dah. Tunaikan solat zuhur dan asar dalam waktu ni. Kena sembahyang zuhur tu sini. Tahu lah dah tak dia dah. Dia tak ada jamak ke tu? Dia tak panggil jamak tapi sembahyang dua dah ni. Dia masih jamak tapi tidak puasa.
Dia niat zaman dia bila dia mandi, tempat biasa dia dengar. Ada dia niat dia nak sembahyang zuhur dah ni. Oh dia terkering ada setengah jam lagi dia kata. Dia pun mandi lama mandi. Sudah mandi orang biasa. Dia kena sembahyang juga zuhur dia ni. Ayah tahu dah dia jamak dua-dua lah. Tidak jamak sembahyang dua-dua. Jamak lah kira-kiranya. Pak lah. Bapanya dia hak dua rakaat ni musafir. Kosa ni ingat dia, kosa ni musafir. Ya betul. Dia kan dia jamak. Tidak jamak. Dia tak panggil jamak. Jamak ni apabila kita ada darurah, kita ada masyakkah. Ni tak darurah, ni keadaan biasa. Qada ni keadaan qada. Dia panggil qada. Dia tak panggil jamak, dia panggil qada. Ada orang perempuan faham belaka dah tak? Ni sini dah ni. Dia kata tak ada nak sembahyang, dia kata mayasa saja tak boleh. Sebab apa? Dia kira kita berhenti sini tu sepatut kita boleh sembahyang dah di sini ni. Tapi kita tak ada kerana kita melengah-lengah mandi kita tu. Mandi tu dia tak beri masa. 5 minit, 10 minit dia tak beri. Jadi maknanya apabila kita dah suci dalam waktu ni. Okey. Tak praktikal dah kecek ni ramai orang menopause dah ni tak. Patut kena ngaji dulu lah benda-benda ni tak. Ayat kanak ada. Okey. Dalam ibadat puasa pula sekiranya seorang wanita itu suci sebelum terbit fajar. Ni puasa pula. Dan dia suci sebelum terbit fajar. Dan sebelum mandi hadas dan telah berniat untuk puasa pada hari tersebut, maka puasanya sah kerana sahnya puasa tidak bergantung kepada bersuci. Baik, dia suci belum rebang subuh. Lepas tu nak puasa ke mana? Tak ada nak mandi. Mandi tidak menjadi masalah sebabnya puasa tidak berhajat kepada suci. Betul tak? Berhadap besar apa ni suci. Tak mandi lagi tak apa. Macam orang laki-laki ia berhadap besar. Tidak mestinya bila masuk subuh tu dia kena dalam keadaan bersuci. Dia start masuk subuh tu, kalau belah dia tu dalam keadaan berhadap besar lagi tak ada masalah. Okey. Sebab puasa tidak bergantung kepada bersuci. Ini kata macam ni malam. Dia mari hit malam tu berhenti sini. Berhenti di sini. Malam masih ada. Baik. Terbit fajar sini. Ni. Dia kena puasa lah dia ni. Sebab hik dia kali hik dia sampai sini baru tak kena puasa. Benar dah? Hik dia berhentinya tengah malam. Subuh tak masuk lagi. Dia niat saja. Kena niat puasa. Tak mandi lagi. Dia mandi hadas sini. Terbit fajar. Nak mandi sembahyang subuh baru dia. Masuk subuh dah. Dia pun mandi sini. Persoalannya boleh ke tak kita bersuci selepas terbit fajar? Bukan kau start sini. Ya betul. Puasa kena start sini sebab tu niat kena duduk sini. Dalam keadaan kita berhadah, hadah tak apa. Sebab tidak disyaratkan tubuh suci untuk berpuasa seperti semayang. Semayang nak ke tubuh suci baru boleh semayang. Faham tak? Dia dua benda yang berbeza. Okay. Puasanya sah. Okay. Sekiranya dia suci sebelum tenggelam matahari pula, maka dia tidak wajib untuk puasa baki hari tersebut. Lagu ni dia hanya wajib mengqada puasa untuk hari tersebut. Gini. Ni siang gini. Dia suci sini. Berhenti hik dia sini. Tenggelam matahari masuk mengarib buka puasa sini. Ni sini ni. Nak buat lagu mana siang gini? Nak puasa tak cukup sehari. Ni dia terus makan ni, makan nasi, makan berapa kuih-kuih ni tak. Soalan dia sini lagu mana ni? Dia kena puasa ke sini? Tak kena puasa. Dia nak makan pun boleh lagi sini. Tidak wajib berpuasa. Artinya boleh makan dia sebut. Tidak wajib untuk puasa baki hari itu. Oh, aku berhenti dah dia kata. Pahada pukul 5 dah ni. Tak nak. Nanti pukul 7, 2 jam lagi tak boleh makan dah. Tak kena puasa. Ada non dia terima di makan lah sini. Minum air tuak ke apa ni. Kan? Dia kena esok baru puasa. Kan? Lama kan. Boleh makan. Tidak wajib. Wajib mengqada puasa untuk hari ini. Kena tak jadi puasa dia ni, qada hari itulah. Okey. Betul tak? Habislah cerita tu. Istifadah ngesuk sini dah. Sudah minit lebih. 5 minit lebih kerana laksa. Diharamkan solat dan puasa ke atas wanita yang haid
Wajib bagi wanita yang didatangi haid mengqada puasa fardu yang ditinggalkan dalam tempoh haidnya. Tidak wajib mengqada solat yang ditinggalkan oleh wanita haid.